الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعين ونستغفره فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keidenya dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung perbincangan hadis yang ke-28. Sebelum itu kita nak tengoklah hadis ini, makan hadis dan terjemahannya sekali lagi supaya kita ingat pada hadis ini. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dharifat minha al-uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'awsina qala usikum bi taqwallahi 'azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود. Dalam setengah riwayat ada tambahan wa kullu dalalatin finnar, tu ada dalam setengah riwayat ada tambahan itu. Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kami nasihat yang membuat hati kami bergetar dan air mata kami bercucuran. Maka kami berkata, ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat perpisahan, maka berilah kami wasiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah Taala, tunduk dan patuh pada pemimpin kalian, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang hamba. Kerana di antara kalian yang hidup selepas ini akan menyaksikan banyak berlaku perselisihan. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan ajaranku dan ajaran Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah dengan geraham-geraham kamu, yakni genggamlah dengan kuat. Hendaklah kalian menghindari perkara yang diada-adakan, kerana semua perkara bid'ah adalah sesat. Jadi banyak perkara sebenarnya kita bincang. Cuma pada malam ini saya nak sebut secara tidak detail juga, secara ringkas juga dalam kadar yang terbatas ini. Sebabnya dalam hadis Irbad ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut khusus berkenaan dengan dua sunnah lah kira-kira, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kira-kiranya kita tidak perlu bincang, kita dah sebut sama dah tu, dan kita pun maklum dah tu, dan kita pun sudah bincang sebut sama tu. Cuma pada malam ini kita nak bincang khusus berkenaan dengan sunnah sahabat radhiyallahu anhu. Walaupun dalam ni tak sebut sunnah sahabat, dia sebut sunnah Khulafaur Rasyidin. Sebut dalam ni fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Tapi dalam huraian ulama ini sebut khusus tapi dia maksudnya umum kepada semua sahabat radhiyallahu anhum. Cuma sebut khusus ni kita akan sebut kenapa Nabi sebut khulafa' rasyidin al-mahdiyyin. Rata-rata ulama kata ni kira-kiranya 4 orang sahabat mula-mula tu lah. Walaupun banyak ramai juga di kalangan ulama kata ni sebenarnya merangkumi. Ada semua kata 12 orang khalifah. Macam-macam lah huraian, sebab tu ada sokongan hadis-hadis belaka tu. Ada sokongan hadis-hadis belaka. Setengah kata 30 tahun pertama, walaupun perkara tu dibahas pula lah. Betul ke tidak pandangan itu kita bincang semula lah tu. Itu ada dibahas pula. Namun ada setengah-setengah ulama kata, boleh katakan mana-mana. Ada yang sebut ijma'. Tetapi hak ni dipertikaikan, mana ijma' Khulafa' Rasyidin Mahdiyin itu tertumpu kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali karamallahu wajah. Ada yang kata ijma', tapi benda tu dipertikaikan oleh ulama. Tidak sampai mereka ijma' tu.
Tapi umumnya kalau kita tengok dalam beberapa kitab lah, kalau kita buat perbanding dengan kitab-kitab hadis yang menghuraikan hadis ini, mereka menyebutkan khulafaur rasyidin di sini, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin ini, sunnah khulafaur rasyidin ini dia merangkul semua sahabat. Semua sahabat semua. Cuma kenapa sebut khulafaur rasyidin ini kalau kita terima para sahabat pun ini secara khusus? Kerana beberapa sebab yang kita akan tengok selepas ni lah. Jadi kira-kiranya berdasarkan kepada hadis ni, kita nak ambil satu poin penting, iaitu kita nak bincang pada malam ini, iaitu sunnah sahabat radhiyallahu anhum. Para ulama menyebutkan sunnah tu kita sudah makludah kerana dalam hadis yang kelima tu bincang panjang dah. Yang mana sunnah ini, kalau sebut sunnah dalam makna syariat, bererti cara hidup Nabi lah. Cara percakapan Nabi, tindak tanduk Nabi, hal yang berkaitan dengan Nabi, semua ini dipanggil sunnah Nabi. Dan sunnah sahabat maknanya cara hidup sahabat. Itu secara syariat. Tetapi sunnah dalam makna lughah, makna bahasa, dia memberi erti maknanya cara. Misalnya dalam hadis sebut, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Itu hadis tu semua ulama kata hadis tu merujuk kepada sunnah secara lughah. Makna lughah, sesiapa yang buat satu sunnah yang baik, dia dapat pahala, benda baik. Dan kalau orang lain ikut sunnah dia tu, maka dia akan dapat pahala pula daripada orang buat. Kerana orang buat tu berdasarkan kepada tilu dia. Begitu juga sesiapa yang buat sunnah yang jahat, sunnah yang tak baik. Ni sebab tu ulama kan, sunnah tak baik. Okey, sunnah Nabi tak baik. Maknanya sunnah situ merujuk pada makna lughah, iaitu cara, tariqah. Siapa dia buat sunnah tak molek, benda tak molek. Ulama bahas pula, insya-Allah benda tu kita akan bincang akan datang. Siapa dia yang buat sunnah yang tak baik, dia boleh dosa. Dan kalau orang ikut sunnah dia tu, maka dia dapat dosa pula, hasil daripada orang tiru perbuatan tak baik. Jadi hal ni ulama kata ini makna sunnah dari sudut lughah dengan makna tariqah. Itu tak apa. Kalau kita nak bincang malam ni, bila kita sebut sunnah sahabat radhiyallahu anhum, ini sunnah secara syariah. As-sunnatus syar'iyyah. Sunnah bukan dari segi lughah, tidak. Tidak. Kalau kita nak bincang. Pertamanya, jadi saya sebut sunnatul khulafa'ir rasyidin seperti yang asal disebut dalam hadis. Tapi kena ingatlah, berdasar pada hadis-hadis lain, pemahaman ulama, walaupun sebut sunnah khulafa' rasyidin, nampak terbatas bukan merangkumi semua sahabat, tetapi makna dia merangkumi semua sahabat berdasar pada dalil-dalil yang lain. Baik, sunnah khulafa' rasyidin merupakan penjelas kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ni sunnah dalam konteks yang saya sebut tadi, cara hidup sahabat tu. Jadi perbuatan, tingkah laku, hal ehwal sahabat Nabi SAW, dia merupakan penjelas kepada sunnah Nabi SAW. Bahkan kata-kata dan perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum berfungsi sebagai penghurai dan penjelas kepada umat Islam terhadap pemahaman sunnah Nabi SAW. Jadi dalam huraiannya, ni saya petik secara ringkas lah. Kalau kita nak ambil semua tu jadi panjang lah. Cuma dari segi huraian, maksud dia tu, seseorang manusia tu, sama ada dia tu ulama besar mana pun kita kata, hebat setara mana pun, semasa dia baca hadis Nabi, dia tak tengok langsung, tidak tengok tafsir sahabat, sangat luas, ruang terbuka untuk dia tu, untuk jadi tak betul dalam huraian hadis. Bahkan tak akan betul huraian hadis. Salah satu perkara yang mesti dia letak di hadapan, nak memahami hadis Nabi adalah mesti tahu sirah, sunnah sahabat Nabi. Tengok lagu mana sahabat amal, hadis-hadis. Kena tengok sahabat amal lagu mana. Misalnya kita ada sebagai contoh lah. Sebagai contoh, ada dalam hadis sebutlah sahabat tanya. Mula-mula sahabat tanya tentang puasa Arafah, puasa Ayyamul Bid, puasa hari 14 tu misalnya, ataupun hari, adalah nak dalam hadis, panjang hadis tersebut tentang puasa. Akhir sekali dikatakan Sayyidina Umar sendiri tanya, macam mana puasa hari Senin? Apa pandangan tuan tentang puasa hari Senin? Misalnya dalam hadis tu, hadis sahih ni.
Nabi kata, molek apa hari Isnin Nabi kata. Sebab hari itu aku dilahirkan. Aku dilahirkan Nabi kata. Hari itu aku bu'istu. Yaumu wulidtu wa yaumu bu'istu wa yauma amut. Mana hari itu aku dilahirkan. Aku dibangkitkan jadi Nabi. Aku mati juga hari itu. Mana hari puasa hari Isnin itu berkait dengan hari Isnin. Jadi sahabat tanya, tentang puasa Isnin itu molek. Aku lahir hari itu, aku dibangkitkan jadi Nabi hari itu. Kata aku mati hari itu. Sekarang ini kita nak tengok hadis itu supaya tidak bercelaru kita memahami hadis. Kita kena tengok bagaimana para sahabat radhiyallahu anhu mempraktikkan hadis. Memang sahabat puasa hari Isnin puasa. Kerana sahabat memahami hadis itu menunjukkan puasa hari Isnin itu ada kelebihan. Puasa hari itu sekadar itu sahaja. Mana puasa hari itu? Jadi kalau mengikut ulama yang kita tengok, mana tak ada seorang sahabat faham hadis tu menunjukkan maknanya sunnah buat maulid. Tak ada. Kita tengok tak ada. Saya cari aku ada. Jadi kalau kita nak cari dalil kena cari yang lain. Mana hadis tu tak boleh guna. Sebab tu ramai juga ulama kata kalau sekiranya ada orang guna hadis tu nak menyabitkan bahawa Nabi buat maulid, itu salah. Berlaku tahrif pada hadis. Sudah menyelewengkan hadis. Sebab tu puasa. Sebab apa? Sebabnya hadis-hadis lain banyak sebut kelebihan hari Isnin, tak kait pun dengan hari mati Nabi. Tak kait pun dengan hari Nabi dibangkit jadi Nabi. Tak kait pun dengan hari Nabi beranak hari Isnin. Dah, satu ya hadis. Banyak Nabi sebut hadis lain kita puasa hari Isnin, tapi Nabi tak sebut waktu. Sebab tu ulama kata Nabi sebut waktu tu orang panggil secara istifaqiyah. Betul lah. Oh, tu hari aku lahir gitu ya. Sekadar gitu. Sekadar gitu. Bolehlah puasa. Sebab tu ulama faham tu ayatnya puasa hari Isnin itu sunnah sebab Nabi buat. Jadi kalau kita nak guna maknanya hadis tu sebagai dalil untuk kata Nabi buat maulid, saya rasa kena tengok huraian ulama, kena tengok sahabat praktik lagu mana. Tapi tentunya puasa hari tu dia puasa. Puasa hari tu tidak tak puasa. Jadi benda-benda begitu kita kena tengoklah, kena tengok. Kena tengok. Jadi jangan tak terkalu dengan hadis ni. Dia bahaya. Kita bimbang lah. Buat hadis ni kena beringat, kena takutlah. Sahabat Nabi tu bila nak sebut hadis tu, saya tak ingat amal lah, bukan seorang. Sahabat Nabi bila orang tanya hadis tu, dia jadi peluh, paling gini. Dan sebut dalam kitab. Apa tu? Dia bimbang takut salah kalimah tu, takut salah dhamir tu, takut salah. Sebab dia teringat pada hadis Nabi sebut, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi takut para sahabat tu. Jadi kena beringatlah. Kena beringat. Jadi saya sebut tu sekadar untuk beringat saja. Sekadar untuk beringat, takut tersalah. Lantaran itulah ahli usul. Jadi berdasar pada ni, lantaran itulah ahli usul menegaskan, termasuk dalam usul hukum syariat, Alkitab, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, ini yang disepakati. Cara kita nak ambil hukum, kita ambil daripada Al-Quran, Alkitab, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Hak ni pak ni sumber hukum dalam agama kita ni, hak ni muttafaq alaih. Ini disepakati oleh ulama. Mengikut ada pertinggalan ni. Jadi sebenarnya selepas tu ada kenyataan tu macam mana tak masuk sini. Jadi gini. Jadi sambung dia sini tersilap ni. Jadi selepas tu dihuraikan bahawa sumber yang ghairu muttafaq alaih, disebut sumber yang ghairu muttafaq alaih, mana sumber yang tidak disepakati oleh ulama tetapi ulama terima, iaitu sunnah para sahabat, khususnya sunnah sahabat besar Nabi, hak tu khusus. Disebut begitu. Hak ni memang muttafaq alaih. Muttafaq alaih dengan erti tak ada seorang yang berbantah, semua terima kira-kira ni gitu. Walaupun kias tu dia ada perbahasan tu, bukan tak terima nak guna mana kias. Hak tu ada bahas. Tapi kias sebagai satu sumber untuk mengeluarkan hukum dalam syariat itu diterima. Cuma kaedah dia tu kias nak guna bab akidah ke, bab ibadat ke, bab muamalah ke, tu berbeza-beza pendapat.
Tapi menerima qiyas sebagai satu kaedah untuk menarik hukum itu muttafaq alaih, diterima. Tapi dalam bab sahabat memang tidak muttafaq. Tidak muttafaq ni apa maksud tidak muttafaq? Tidak muttafaq mana cara nak terima dia tu ada berbeza-beza pendapat. Tu. Bukan kata pendapat sahabat ataupun sunnah sahabat tidak diterima. Itu bukan maksud itu ghairu muttafaq. Memang diterima cuma cara dia. Sehingga diperincikan begini. Secara umumnya, sunnah sahabat ini diterima dalam konteks sekiranya perbuatan sahabat itu memang tidak bercanggah secara langsung terang, secara sarih, tidak bercanggah dengan nas. Sebab ada berlaku sahabat dia tidak tahu nas, ada sahabat dia tidak tahu nas, dia buat gini dia tak tahu. Ada berlaku gitu. Jadi kalau terbukti dia tak tahu, lepas tu ada bercanggah dengan hadis Nabi, maknanya dia bertindak atas apa yang dia tahu. Dia sahabat tu kalau lekih lagu tu mesti dia raya, aku tahu gini. Tu amanah. Ada sahabat, kadang-kadang dia balas sama sahabat, aku tahu gini Nabi buat. Misalnya bab baca Quran misalnya. Banyak kita tengok. Kalau kita tengok bab qiraat ngaji tafsir, khusus dalam bidang tafsir banyak. Aku terima mungkin. Ada disebut. Sahabat kata aku terima lagu lah. Pergi jumpa depan dia kata boleh lah ke. Jadi benda-benda lagu tu di kalangan sahabat. Jadi kalau kih-kih lagu tu maknanya boleh ditarjih ke mana-mana. Hak yang diterima tentu diterima kalau benda tu sepakat di kalangan sahabat. Ataupun sahabat buat semua tak kata gapo. Ulama tak kata apa ni sahabat-sahabat lain tak kata gapo. Tu memang muttafaq alaih juga sebenarnya. Diterima. Apa yang sahabat buat tak ada sahabat lain bangkit. Terima belaka misalnya. Kita akan sebut lepas ni beberapa contoh. Kalau hak lagu tu sunnah sahabat tu memang jadi hujah dalam syariat. Khususnya hak ni selepas ini berlaku selepas Nabi wafat. Dia jadi dalil, jadi bukti. Sebab tu ulama kata wajib kena tengok sunnah sahabat radhiyallahu. Begitu juga nak tafsir Quran, kena tengok tafsir Ibnu Abbas, mesti kena tengok. Jangan tinggal tafsir sahabat, kena tengok. Kalau tidak bahaya. Itu iktimak kita. Sahabat dia tak tinggal. Boleh jadi juga berlaku satu masalah lepas Nabi itu sahabat tu khilaf gini antara sahabat. Hak tu ni berkait dengan kenyataan ni. Darah ada ramai. Dia orang lain sebut, cuma saya mari ambil satu contoh. Mengikut Ibnu Daqiqil Aid. Nabi memerintahkan mengikut sunnah 4 sahabat utama secara khusus adalah kerana 2 sebab. Hak ni kalau kita tengok dalam kitab hak detail dia, mana kerana ada setengah-setengah ulama dia memahami, dia kata khulafa' rasyidin ini hak maksud dalam hadis ni al-mahdiyin khusus pada 4 sahabat besar Nabi. Daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Okey, baik. Kalau kita terima tu, Ibnu Daqiq kata kalau kita terima hak tu secara khusus Nabi sebut, secara umum merangkumi semua sahabat, kita duk perhati tengok kerana 2 sebab. Kenapa Nabi sebut mana 4 orang sahabat ni kira-kira mengikut huraian ramai ulama tu cara hadis tu? Kerana 2 faktor dia kata. Yang pertama, boleh bertaklid pada mereka. Itu tak ada boleh tak ada bagi. Tu kita buat. Boleh bertaklid pada mereka. Hak ni tak ada khilaf. Kita nak bertaklid pada sahabat tak ada khilaf. Boleh. Sehingga dikata taklidul amma atau apa pada sahabat. Taklid buta kepada sahabat. Kalau jelas sahabat buat tak apa. Sebab apa? Jaminnya daripada Nabi SAW. Jaminnya adalah Quran. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Itu jaminnya adalah Quran. Yang kedua, sebab Nabi sebut khulafa' rasyidin yang ditafsirkan, yang dihuraikan dengan 4 sahabat besar tu, kerana jika berlaku khilaf di kalangan para sahabat yang lain, maka pandangan mereka lah yang dirujuk. Budaya dalam sahabat radhiyallahu anhu selepas Nabi wafat ini, ketika adanya Abu Bakar, ketika adanya Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali ni, kalau berlaku masalah, memang kalau berlaku khilaf di kalangan sahabat, dia akan rujuk pada 4 orang. Itu Ibnu Daqiq itu. Rujuk pada 4 orang. Sebab kira-kiranya 4 orang yang utama lah. Yang utama. Kalau kita perhati pun, kalau tidak tua, natu 4 orang. Gitu. Kalau kita tengok Abu Bakar, siapa dia?
Sayyidina Umar siapa dia? Sayyidina Uthman, 2 orang lah. Anak Nabi bui pada dia. Siapa Nabi kata kalau ada seorang lagi dia akan bui bila mati. Yang kedua tu, sebab tu dia kata Zunnurain. Uthman, Sayyidina Ali, menantu dia juga. Jadi hak ni kira lebih kenal. Jadi tempat rujuk utama di kalangan sahabat ni tempat ni. Selepas ketiadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita perhati sini, saya tengok dalam 21 buah kitab, kita nak tengok lagu mana pandangan ulama tentang sahabat. Ni saya buat ni macam ringkas lah, sebab kadang-kadang serupa huraian. Pokok mana pun, semua. Kalau saya nak simpulkan dalam bahasa yang mudah, maknanya kedudukan sahabat ni benda yang berkait dengan agama, kehidupan mereka. Berkait dengan agama. Berkait dengan agama. Misalnya Khatib Baghdadi kata, musuh Islam ni dia tahu di mana kunci dia. Kalau nak runtuh ke Islam, nak gagal ke Islam, nak menyekat kemarahan Islam, nak supaya umat Islam jadi luar dengan agama ke apa, tidak pernah, dia tahu mana dia nak serang, mana dia nak serang. Dia serang mana? Dia serang sahabat. Dengan cara lagu mana? Dia fitnah sejarah. Dia buat fitnah sejarah. Dia masukkan fakta-fakta yang tidak betul dalam sejarah. Dia ubah banyak fakta sejarah. Dia tambah. Dia edit semula sejarah itu terlalu banyak. Akhir sekali umat Islam jadi sendiri. Bila ngaji sejarah dengan cara tak betul, dia jadi tak rasa hebat sahabat. Itu memang sengaja dibuat oleh musuh Islam. Dengan maksud itu. Dalam masa yang sama dia kemukakan tokoh-tokoh dunia di barat itu. Jadi umat Islam nampak tokoh-tokoh yang mencipta sejarah ni orang barat. Tokoh-tokoh sahabat tu tak apa. Sebab tu kalau nampak sejarah dia sebut tentang peperangan. Seperti kita ngaji di sekolah menengah ya. Peperangan nampak. Bila sebut kita sirah sahabat, peperangan. Selepas Nabi wafat, start balas lagi. Nak mula-mula laki wafat tu balas lagi gambar. Jangan kalau begitu. Jangan. Tidak balas lah mana sebenarnya. Cuba tengok mana. Tapi kalau gambar itu teruk benar apa? Tenali, lawa apa, macam-macam lah sebut. Jadi nampak macam sekali pilih kenapa macam berebut kuasa. Sebenarnya tidak. Kalau kita tengok dengan tenang, tidak begitu. Tidak begitu. Nah, jadi benda tu insya-Allah bila kita belajar hadis, benda tu kita akan sedut semua benda-benda lagi. Ini saya petik dalam Arthus Syahdi, Syarah Sunnah Tirmizi. Anwar Shah Kashmiri, apa dia kata? Dia sebut, ni berkait dengan fiqh, tetapi kita nak tengok bagaimana cara ulama kita mentatbikkan sunnah Nabi, memahami sunnah Nabi, sunnah sahabat, lagu mana cara? Misalnya Anwar Shah Kashmiri sebut, dia kata isu berkenaan salat tarawih 20 rakaat. Kita tidak nak bicara tu. Sebab dikatakan semaya 20 rakaat tarawih ini dikatakan mana sunnah Sayyidina Umar lah kira-kiranya. Disebut begitu dalam kitab. Bagaimana ulama kita faham? Disebut begini perbuatan Sayyidina Umar berkenaan adalah sunnah, kata Anwar Shah Kashmiri. Kerana telah tersebut dalam usul bahawa maksud sunnah adalah sunnah Khulafa' Rasyidin dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dalam hadis, khususnya hadis Irbad ni dan hadis lain, ada sebut hadis lain bahawa yang dimaksudkan dengan sunnah ni, sunnah, bila kata sunnah sekarang dia mesti termasuk sunnah Khulafa' Rasyidin. Dia mesti termasuk. Sebab hadis Irbad yang kita sedang bincang ni hadis 28. Dan juga telah tersebut dengan jelas dalam hadis Irbad, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Jadi maknanya hak ni sunnah. Jadi nampak di bahas dari kitab tu nampak macam Sayyidina Umar mempelopori start buat 20, sudah Nabi buat 11, buat 8, 11 sekali dengan witir, disebut begitu. Hak tu berapa perbahasan panjanglah, khilaf pula. Hak Nabi buat 8 tu ramai juga ulama kata dak. Hak tu silap faham tu. Hak tu sebenarnya semaya malam tu mana tahajud. Ada juga gitu. Kita apalah, itu khilaf dibahas. Kita pun tidak nak tarjih lah, biarlah itu semula. Disebut dalam kitab tu panjang cerita. Ni berkait dengan orang ni lagi. Jadi Imam Abu Hanifah dalam kitab yang sama, dia nukil kata-kata Imam Abu Hanifah dalam nak memperjelaskan kepada masyarakat perbuatan Sayyidina Umar ni berkait dengan 20 rakaat.
Ini bagi pendapat yang kata Sayyidina Umar yang mula start buat 20. Bagi orang yang faham bahawa dah 20 Nabi buat dah 20. Nabi buat dah 20, hak kata 8 sebelah tu hak tu tukar tu salatul lail. Itu makna tahajud. Tak apalah. Bagi yang kata Nabi buat sebelah ni, yang mana 8 tarawih campur 3 witir tu. Jadi hak ni seperti mana yang dihurai oleh Anwar Shah, maka Imam Abu Hanifah pun ada juga buat komentar terhadap ni. Apa yang Imam Abu Hanifah kata? Ni saya tujuan mari benda ni nak supaya kita nampak bagaimana ulama faham perbuatan sahabat. Saya bimbang takut silap faham kita kata sahabat yang mempelopori bid'ah, sahabat buat bid'ah. Kita bimbang takut ada yang kata begitu. Imam Abu Hanifah berkata bahawa dengan perbuatan ini, yang ni buat 20 rakaat ni, 23 sekali dengan witir ni, Sayyidina Umar tidak boleh dianggap sebagai pengamal bid'ah. Tak boleh, kata Imam Abu Hanifah. Kerana boleh jadi beliau mengetahui ada dalil yang kuat menunjukkan 20 rakaat, walaupun dalil itu tidak sampai kepada kita. Ini dalam kitab yang sama. Kita pernah kata gitu apa? Sebab Nabi banyak ketemu hadis sebut tentang itu. Bahkan Sayyidina Umar dikatakan yang paling afqah di kalangan sahabat. Ulama buat khususnya fiqh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni di kalangan sahabat orang yang paling alim dalam bidang fiqh. Sayyidina Umar. Sahabat ulama sebutlah fiqh Sayyidina Umar. Dan ada pun dalam bahasa Melayu kita ni yang diterjemuh dan dibuat sedikit nota kaki. Jadi Ustaz Asri pun ada buat tu beberapa jilid juga. Fiqh Sayyidina Umar. Lepas tu terjemuh, mana terjemuh, lepas tu buat nota kaki tentang fiqh Sayyidina Umar. Bahkan Sayyidina Umar ni disebut dalam kitab usul tafsir, ada sekurang-kurangnya 23 dia panggil muwafaqah Umar. Muwafaqah Umar ni pendapat Umar, kata-kata Umar. Lepas tu mari ayat Quran yang menyokong pendapat Umar. Kata setengah-setengah tu serupa bahasa Sayyidina Umar, Nabi Sayyidina Umar sebut Nabi tu serupa dengan ayat Quran. Lepas tu kita boleh bukti bagi siapa-siapa mengaji usul tafsir dia ada khusus. Kalau mengaji misalnya mengaji Al-Itqan fi Ulumil Quran Lisuyuti tu, Imam Suyuti tu kitab Itqan itu dalam bidang usul tafsir lah, ulum Quran. Kalau di Universiti Madinah itu rujukan nombor 1. Kitab Suyuti. Dalam tu dia sebut muwafaqah. Banyak lah sampai 23 dia sebut. Makna Sayyidina Umar ni hebat. Dia punya pemikiran dia. Banyak dia ayat ke Nabi, dia dalam bentuk cadangan. Tapi tu ayat Quran. Membenarkan kata-kata Sayyidina Umar. Syiah tolak semua tu. Semua Syiah tolak. Syiah kata lebih-lebih ahli sunnah ni. Ada kenapa bila dia tu ayat Quran, Sayyidina Umar sebut dulu baru tu ayat Quran. Tu dia tak terima. Syiah tu dia kata ini pelajak ni. Ahli sunnah ni dah nak mengangkat Sayyidina Umar. Tapi benda tu riwayat sahih, muwafaqah. Bahkan ada kitab khusus yang sebut kelebihan. Jadi kita perjelaskan benda tu supaya kita nampak kedudukan sahabat. Kedudukan sahabat dalam agama. Sekarang ni. Tak boleh kita nak kata dia mubtadi' tadi. Tak boleh nak kata mubtadi'. Jadi berkait dengan hal ni tadi, ni saat kita guna dah kaedah tadi, kita guna sebut dah kaedah tadi, sahabat tidak bantah. Kalau sahabat tidak bantah, hujjatul lisyariah. Hujjah dalam syariat. Para sahabat tidak membantah amal ini, bahkan mereka mengikutnya dengan penuh istiqamah. Ni. Hak ni hak semaya 20 rakaat. Lepas tu lantik tu imam khusus. Hak ni tak ada seorang pun sahabat yang bantah bila Sayyidina Umar buat. Maknanya dia ni, buat sahabat dia faham molek agama. Tak ada seorang. Boleh jadi hujjah. Jadi tak boleh kita nak kata ni Sayyidina Umar buat bid'ah boleh. Tak dari Sayyidina Umar boleh, kita pun apa boleh juga lah kita pun. Jangan. Jangan lagu tu. Tak boleh lagu tu. Sebab kita tidak dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Ibnu Majah membuat satu bab khusus berkenaan sunnah sahabat, iaitu bab sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdi dalam kitab dia. Ini kenapa lagi ada ulama disebut dalam kitab lain pada Imam Ahmad pada buat sebut mana dalam kitab dia bab khusus bab sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdi ada khusus dia buat marilah sunnah-sunnah sahabat gini. Sebab tu saya kata kalau nak itu tu jadi pandai waktu tu mana kita akan sebut sentiasa lah tu bila kita belajar hadis. Sebab kita ni tidak nak belajar mata arba'in saja.
Banyak lagi hadis lain yang kita boleh bincang sebenarnya. Misalnya dalam kitab Taisirul Alam Syarh Umdatul Ahkam Syekh Al-Bassam. Ini kitab yang popular juga, biasa juga di universiti pun ada guna ni sebagai untuk buku teks sebab dia ringkas. Dia 2 jilid, ringkas aku 2 jilid. Ini maknanya fiqh hadis yang menyentuh berkenaan dengan fiqh. Dia panggil Taisirul Alam Syarh pada Umdatul Ahkam ini. Syekh Al-Bassam. Dia menukilkan kata-kata Ibn Taymiyah dalam kitab dia. Amalan-amalan tertentu yang dilakukan selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa pengumpulan Al-Quran, melantik imam khusus bagi salat tarawih dan menghalau orang Yahudi dari Jaziratul Arab adalah tidak bid'ah, bahkan ianya sunnah, kerana ia termasuk dalam maksud sunnatil khulafa'ir rasyidin radhiyallahu anhum. Tu dia sebut dalam kitab. Saya ambil, kita tak baca. Rasyidin dia tak sebut Mahdiin, tapi dia sebut radhiyallahu anhum. Tapi maksudnya Mahdiin lah, berkait dengan hadis Irbah bin Sariyah. Kalau kita bincang hadis yang ke-28. Maknanya dalam kitab Taisir ada sebut, betul kan? Bahkan dalam 21 buah kitab yang saya tengok, semua ulama bila bincang hadis ni, semua dia menekankan masalah sunnah sahabat radhiyallahu anhu. Biar kita faham sunnah sahabat ini, ataupun disebut sunnah khulafa'ur rasyidin. Disebut begitulah. Jadi tidak boleh apa-apa saja. Ini sebenarnya kata-kata Ibn Taymiyah ni sebenarnya ini kaedah usul ni sebenarnya disebut oleh ulama usul. Mana-mana perbuatan sahabat selepas Nabi wafat, yang kira-kiranya nampak Nabi tak buat, banyak lagi contoh-contoh lainnya, banyak lagi. Misalnya sini disebut kumpul Quran. Kalau kita tengok dalam sejarah dalam detail lah, kalau kita tengok bab Jam'ul Quran ni, bila Sayyidina Abu Bakar syurkan kepada Sayyidina Umar untuk kumpul Quran. Setiap ada kumpul, kita buat satu mushaf, satu buah Quran yang lengkap 30 juzuk. Setengah-setengah sahabat memang bangkai. Setengah sahabat bangkai. Sayyidina Umar pun mula tak setuju juga. Boleh kau kita nak buat ni. Padahal kumpul Quran tu ada dah dalam bentuk tidak satu mushaf yang lengkap 30 juzuk. Duduk ngawet di kalangan sahabat ada belaka. Memang ada pun ramai sahabat ingat 30 juzuk. Ramai. Kalau orang panggil hafiz Quran tu, misalnya dalam satu peperangan sampai 70 orang meninggal sahabat Nabi dalam peperangan. Lama lagi orang lain. Lama lagi. Maknanya orang kata hafiz itu 30 juzuk ingat. Tapi bukan bermakna catat duduk dengan dia belaka, tidak. Tu Sayyidina Abu Bakar minta supaya kumpul belaka, salih semula. Ni kira-kiranya gitu. Dia beberapa kali berlaku Jam'ul Quran dalam sejarah ni. Hak saya nak sebut je, idea itu bila dikemukakan oleh Abu Bakar tu, Sayyidina Umar sendiri pun mula-mula agak tak berapa nak buat juga. Dia sahabat-sahabat lain kata, takut itu Lepas tu Sayyidina Umar pun cerita, bicara mesyuarat. Apa yang kita nak situnya kepada dia? Naknya pada hari kita takut salah kumpul Quran. Benda tu jelas dah, tak ada lebih, tak ada kurang dah Quran tu. Sebab dia kira benda tu tak buat sama Nabi. Jadi sahabat dia memang dia faham gitu asal bid'ah tu. Tak ada sama Nabi. Memang itu asal pemahaman bid'ah tu. Memang gitu asal. Kalau kita tengok sahabat banyak, Nabi tak buat ni. Ibn Umar, sudah orang baik. Ni ketika dia tua. Dia duduk tak nak bangun, orang kena akak mata, aku buta, Ibn Umar. Bila pergi masjid, dia dengar orang baik. Sudah baik sesabar, la ilaha illallah, sebut lagi. Salah. Kata tu Tok Bilal. Marah Ibn Umar. Dia kata, siapa dia ni buat lagu ni? Bid'ah ni dia kata. Zaman Nabi tak buat. Tak ada. Tak pernah ada zaman Nabi. Siapa dia kata tak ada kelebihan. Tak ada kelebihan sembahyang masjid kalau berlaku bid'ah. Dia minta supaya orang akak dia waktu dia nak sembahyang rumah. Tak ada faedah dia tu. Mari masjid tu buat benda bid'ah. Apa yang saya nak sebut dalam cerita sahabat ni, bahawa sahabat pandai ni bid'ah ni simple aja. Tak ada pelik-pelik takrif dia. Gapo dia? Tak serupa dengan Nabi. Bila jelas Nabi buat tak serupa, tu mana bid'ah. Sebenarnya takrif. Takrif asal sahabat mudah, cukup mudah. Dalam ibadat. Sebab tu lepas ni kita akan setuh juga mana-mana lain. Ini dalam ibadat. Dalam ibadat. Cuma ni tak apalah kita tengok selepas ni.
Jadi sahabat Nabi dia nampak gitu. Dia nampak gitu. Misalnya, Sayyidina Umar melarang menjual Ummul Walad dan menjadikan musim panas sebagai alasan bagi mengecualikan hukuman potong tangan terhadap pencuri misalnya. Ini semua contoh-contoh yang ulama masuk dalam ayatnya sunnah sahabat radhiyallahu anhu. Ummul Walad ni apa dia Ummul Walad? Zaman Nabi, Ummul Walad ni maknanya seorang hamba perempuan, dia ada anak. Dia boleh anak tu semasa jadi hamba lah. Jadi anak tu mana dalam fiqh mana anak tu merdeka. Bila boleh anak tu anak merdeka tak? Dia ada lah tu hukum dia situ kalau dia ada khusus dalam bab fiqh. Ummul Walad mana hamba perempuan yang ada anak. Jadi hamba ni berlaku zaman Nabi memang dijual, boleh dijual hamba tu boleh dijual. Tapi apa yang berlaku zaman Sayyidina Umar tak boleh jual. Tak boleh jual Ummul Walad. Kalau jual kena jual dengan anak-anak dia sekali. Ataupun dia kata kena merdeka. Tapi dia suruh merdeka lah. Pak mula-mula sekali mula-mula Sayyidina Umar sendiri bahaya hamba tu dengan anak-anak dia. Bebas semua. Apa tu? Benda ni tak ada zaman Nabi ni. Hamba ada dah zaman Nabi. Ummul Walad. Kisahnya Sayyidina Umar dengar dia sebut situ min aina halabah wal aswaq. Halabah ni mana bunyi bising, bunyi budak duk juri. Dia gini, budak di halabah ni khusus pada bila anak kecil ada kena hisap beg ke ataupun tak lepas dengan mak dia, kita heret nak pisah ke mak dengan anak dia. Bunyi tu dia panggil halabah. Halabah wal aswaq, bunyi lagu tu. Jeri, budak suara budak jeri. Senang kata apa ya bertemu tu budak tu jeri. Ada orang cerita dia, mak dia tuan dia nak jual mak dia. Anak tak jual mak saja. Atau jual Ummul Walad dia panggil. Benda tu ada berlaku zaman Nabi. Harus jual tu ikut fiqh. Tapi Sayyidina Umar tak boleh. Sayyidina Umar tak boleh. Sama kata tak boleh. Tak boleh. Tak boleh jual. Nyanyi pada anak dia. Semua sahabat terima. Tu. Maknanya lagu mana kita nak ada bina tu. Sudah ke ambo ada dah Ummul Walad dah zaman Nabi. Tapi dia. Ni maknanya tapi ulama tak boleh. Jadi Sayyidina kata kalau tak boleh dipisah. Kira lagu mana tu. Nak berdeka kau nak jual semua sekali dengan anak-anak dia. Walaupun ada kata anak tu sebenarnya merdeka bila dia lahir hasil daripada duduk sekali dengan tuan dia tu. Tak apalah tapi kok mana Sayyidina kata tak boleh pisah. Nyanyi budak tu. Jadi ulama kata benda tu tak ada zaman Nabi. Larangan tu tak ada. Sayyidina Umar yang mula zaman Abu Bakar tak ada lagi. Siapa pun zaman Sayyidina tak boleh. Tapi sahabat lama tu sahabat terima berlaku. Sahabat tak kata apa. Jadi benda-benda gini orang panggil sunnah sahabat radhiyallahu anhu. Misalnya kisah musim panas mengecualikan hukum hudud potong tangan. Tak boleh. Tak boleh. Sesat. Benda tahun ramak dia panggil. Ramak tu maknanya musim panas, kering. Tanah-tanaman pun tak jadi, susah sikitlah hidupnya, ekonomi meleset pada waktu tu. Senang kata selagi tak sesat, tak pulih dia punya iklim ni, cuaca ni, musim ni tak pulih. Mana kalau berlaku kecurian dan sebagainya, dia tidak ijtihad itu. Kalau berlaku, dia tidak ayat kalau ayat lagu. Orang boleh ambil kesempatan, dia tidak ayat. Cuma dalam kitab sebutnya, ada berlaku kecurian di zaman itu, bila angkat kes ke mahkamah zaman Sayyidina kata tak boleh. Sebab ada illat. Apa dia illat ni? Ramak. Jadi berlaku kemarau yang agak teruk lah. Sehingga disebut zaman dia tu, buah-buah ni tak jadilah. Kering. Hak ni tak ada juga. Ni start Sayyidina Umar. Lepas tu ulama kata hak ni sunnah sahabat. Selain daripada itu disebut juga oleh ulama, misalnya Sayyidina Uthman. Ni saya sebut dulu, lepas ni kita buat kesimpulan berkenaan dengan ni. Sayyidina Uthman menambahkan azan pada hari Jumaat dan para sahabat menyetujui, tak ada seorang berbantah. Terbukti dalam beberapa buah kitab saya tengok, bila Sayyidina Uthman dia ada sebab dia lah, ada sebab dia bukan saja-saja. Zaman Nabi, zaman Sayyidina Bakar, zaman Sayyidina Umar, sekali azan sekali. Masuk waktu azan. Selepas sembahyang Zuhur, selepas sembahyang Asar. Buat azan Jumaat tu 2 kali. Iaitu sebelum masuk Jumaat sekitar 5 minit ataupun 10 minit, azan sekali. Orang akan faham kalau azan mula-mula ni maknanya dekat waktu. Jadi orang akan bersiap lah. Tak perlu nego sebab sahabat ni bernego, bekerja. Siap. Dah lah siap kita nak pergi masjid.
Itu hak biar mana gitu buat. Sebab apa? Sebabnya kerana bila zaman Sayyidina Uthman ni sudah ramai dah orang Islam masuk. Jadi tidak seperti mana zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar. Tak. Jadi kalau best lalu kemungkinan orang ni tak ada. Mana ada jam masa tu. Kalau best lalu tunggu tarikh semai sunat tu, lepas tu khutbah, boleh jadi tak ada. Boleh jadi sama-sama tu terus terlepas khutbah. Sayyidina Umar tengok lagu. Ini kerana ramai ni orang Islam pada waktu tu. Jadi kemaslahatan tu perlu. Sayyidina Uthman buat azam. Sahabat kata molek. Bukan sekadar setuju, kata molek. Pakai ikut itu belakang. Kalau dikatakan amalan Sayyidina Uthman adalah bid'ah, maka ianya bermakna bid'ah lughawi, bid'ah dari segi lughah. Tak ada bid'ah hakiki berlaku pada sahabat Nabi radhiyallahu, tak ada. Ulama kata tak ada satu kita boleh buktikan bid'ah hakiki berlaku pada sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tak ada. Kalau ada berlaku sebuah percanggahan seperti kita sebut ni, ini dari segi lughah. Lughah ni maknanya bukan yang dimaksudkan, bukan dimaksud dalam hadis. Bukan yang dimaksudkan dalam hadis irbak ni, hadis irbak pada. Ya Nabi kata wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Tidak dimaksudkan. Ini maksud bid'ah ni bid'ah yang hakiki. Bid'ah dalam bab ibadat yang tak ada contoh sikit pun. Kalau sahabat buat dia ada, semua sahabat. Kalau kita tak jumpa tu kerana kita lemah. Sahabat dia mesti tahu. Sebab Nabi beri jaminan. Tak ada satu benda sahabat buat kita boleh kata ini adalah bid'ah hakikiyah. Tak ada. Bid'ah lughah ni maknanya nampak dari segi bahasa. Dari segi bahasa. Sebuah ni dari segi bahasa. Tapi maksudnya ke dia? Tidakkah sembahyang? Tidakkah khutbah itu dia mengambil tempat 2 rakaat sembahyang zuhur, Nah, sehingga kalau sekiranya orang tak ada khutbah, dia tidak kira dalam 40 orang jemaah itu. Tidak dikira. Tidak dikira dia. Lepas tu terang disebut dalam kitab bahawa kurang pahala dia. Memang orang tak dengar khutbah. Hak tak ada khutbah. Hak pergi duduk dengar khutbah tu pun ada yang lara. Nabi kata duduk main anak batu misalnya, duduk putih kaki. Hak tu pun lara dah Nabi kata. Maknanya tak boleh pahala. Sah semaya semua kata sah. Jadi benda-benda gini saya nak kata boleh jadi ramai para sahabat orang Islam pada waktu tu kerana jumlahnya ramai. Kalau kita tidak buat azan 2 kali dalam fenomena semasa tu, mungkin ramai sahabat akan terlepas khutbah itu. Boleh jadi dah semaya tu. Maka jadi tidak sempurnalah semaya Jumaat mereka itu. Jadi dia pun sebut. Dia setengah-setengah ulama kata walaupun tidak disebut, nampak Sayyidina Umar buat. Ulama yakin Sayyidina Umar buat ni dia mesyuarat, bukan buat khawat. Dia mesyuarat. Ulama yakin. Tidak buat kata pak start lagi lah, tak hanya sikit abuk ni, sahabat lain ramai lagi tu. Tak. Pesen sahabat tidak lagi musyawarah itu. Jadi benda-benda gini ni orang panggil sunnah sahabat. Tak apalah, mafhum bid'ah tu kita akan bincang semula. Jadi itulah beberapa perkara. Jadi kesimpulan yang saya nak sebut sini bahawa apa yang sahabat buat yang tidak dibuat oleh Nabi, ada berlaku kita nampak tak serupa, itu sebenarnya dalam keadaan syariat lagi mengikut ulama. Tak boleh kita kata bid'ah yang termasuk dalam ancaman Nabi supaya beringat dalam hadis irbak bisrat. Tidak termasuk dalam hadis Aisyah tu. Man ahdatha fi amrina hadza disebut tu kan? Fahuwa raddun. Ma laisa minhu fahuwa raddun tu. Hak tidak daripada urusan kita, fahuwa raddun maka tertolak. Hak tu pun juga tak termasuk. Hak tu pun juga tak termasuk. Bahkan ulama sebut hadis ni hadis yang ke-28 ni semua ulama sebut dia merupakan pelengkap. Ciri yang kedua, ciri sunnah. Sunnah orang kata ibadat yang terima oleh Allah SWT ni dia ada 2 hadis besar. Hadis kalau kita panggil hadis ikhlas tu. Hadis ikhlas. Hadis dalam hadis yang berapa tak ingat ni. Hadis kedua. Hadis pertama. Hadis ikhlas tu kan? Nah, hadis ikhlas tu hak tu berkait dengan batin. Berkait dengan niat tu. Hak tu nak ayatnya yang diterima ni, amalan yang diterima ni dia mesti niat. Hadis tu lah. Hak ni berkait dengan zahir. Kalau niat betul tetapi buat tak betul supaya Nabi, niat betul secara mana pun tak akan diterima. Maknanya sampai niat tu betul, dia kena ikut hadis ni juga. Sebab tu ulama kata hadis ni adalah merupakan hadis yang melengkapkan ibadat yang diterima oleh Allah. Kalau kita terima hadis niat saja, dengan niat saja buat baca Quran, niat oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala untuk taqarrub ila Allah sebagai wasilah
tetapi cara buat tak serupa dengan Nabi, maka kita sudah langgar hadis ni, maka tak cukup syarat ibadat yang makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mesti serentak. Kalau hadis niat tu maknanya hadis yang berkait dengan niat kita kerana Allah, tidak syirik, khafi kita kata tidak riak dan sebagainya, maka hak ni dia merujuk kepada amalan kita tu mesti ikut Nabi dari segi zahirnya. Dari segi zahir. Boleh jadi kalau kita amal ni saja, kita ikut betul Nabi buat. Fiqh kata lulu. Tapi kalau niat tak betul, tak beramal dengan hadis yang pertama adalah ni, maka tak terima juga. Mana kena betul kedua-dua, niat dan mengikut sunnah Nabi. Dia mesti serupa, mesti serupa. Bahkan ulama sebut ibadat ini dia tidak jadi berubah. Ibadat khusus ni dia tak berubah dengan sebab berubah zaman, tak berubah. Hak ni tak berubah. Ibadat itu maksud lengkap. Tapi kalau syariat-syariat lain, hukum perniagaan, dia boleh berubah sebab dia ada prinsip. Hak tafsir ni pecahan-pecahan dia tu mungkin dia boleh ada perubahan. Hal tu kena tengoklah. Tapi hukum ibadat hal khusus ni dia tak berubah sampai kiamat, dia tak berubah. Tak boleh berubah. Kalau semaya zuhur, semaya subuh, lagu tu dia sampai ke kiamat. Sampai ke kiamat. Itu terang, jelas. Tak boleh berubah. Tidak boleh diedisi barukan ibadat. Tak. Dia mesti serupa tu. Serupa itu beberapa perkara lah. Serupa dengan cara buat, masa, tempat, semua dia ambil kira lah. Jadi itulah perkara penting yang kita nak sebut malam ni berkenaan dengan sunnatul khulafa'ir rasyidin. Jadi harap-harapnya dengan ringkas yang saya sebut tu, kita boleh faham, kita boleh nampak lah. Jadi selepas ni kita tak boleh katalah tak kena menal. Kalau kita kata maknanya sahabat Allah, maknanya waktu tak apa tu. Bid'ah tu boleh tu zaman Nabi, zaman sahabat tu. Misalnya ada yang sebut ni, ada yang sebut lah. Jadi benda ni, bukan apa saya nak sebut ni supaya boleh ingatnya, jangan terlepas cakap. Sebab ni agama. Misalnya, ada disebut. Misalnya, maulid misalnya. Nah, maulid. Sahabat buat. Sahabat buat. Sebab sahabat puasa hari Senin. Tu tak benar tu. Kalau kita nak tengah cari dalil lain, tak boleh guna tu. Salah tu. Ulama kata sudah berlaku tahrif dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kalau kita nak cari dalil lain. Jangan guna dalil tu sebab bahaya. Sebab saya cek tu hadis tu, memang hadis tu sahih. Kita cek tu ulama kata tak boleh. Tak boleh. Sebabnya hadis-hadis lain yang sebut kita puasa hari Senin tak berkait langsung dengan apa? Dengan kenyataan hari Nabi lahir, hari Nabi bangkit, hari Nabi mati. Jadi kena beringatlah. Mana boleh-boleh kalau nak cakap kita hadis ni, dia ada rujukan, rujuk molek, tengok molek, dia kena beringat benar. Kena beringat benar. Sebab takut termasuk dalam apa ni, itulah hadis larangan Nabi tu. Mana menyediakan fali tabu'a wa maqadu minan nar, saya sebut tadi tu, tu kena beringat benar. Bahaya. Itu bukan main-main, itu ancaman. Waktu tu ulama masuk ini dia panggil hadis tarhib. Dia dua dalam agama dia panggil, ada setengah-setengah hadis dia panggil tarhib. Ini hadis ni hadis tarhib. Ada setengah hadis tu dua-dua selalu. Hadis tarhib dan hadis tarhib. Ada setengah hadis tu hadis tarhib. Tarhib ni maksudnya hadis yang berbentuk ancaman, neraka, diazab. Itu dia panggil hadis tarhib. Ada setengah-setengah tu hadis tarhib buat gini, dah diberi pahala, boleh mahliga dalam syurga gini. Itu dia panggil hadis tarhib. Ada setengah hadis tu dia rangkai serentak lalu. Dalam bentuk tarhib, galak dengan kelebihan pahala gini-gini sampai boleh syurga. Lepas tu dalam hadis yang sama ada juga sebut perbuatan-perbuatan bila buat gini, neraka, diancam dengan neraka, diancam dengan azab yang sangat pedih. Itu dia panggil tarhib dan tarhib. Bahkan ulama tulis kitab khusus nampak tu. Jadi kena beringatlah. Jadi kita berhenti setakat tu, insya-Allah pada minggu hadapan mana hadis-hadis boleh tengoklah. Sebelum kita bincang boleh rujuk kitab-kitab yang mudah kita baca berkenaan dengan, saya nak sebut secara umumnya berkenaan dengan pemahaman tentang sunnah ni. Beza sunnah dengan bid'ah ni kita akan bincang minggu hadapan insya-Allah. Mana secara ringkas kerana pada hadis yang kelima tu kira-kiranya bincang panjang tu. Bincang panjang. Terima kasih setakat itulah, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.